Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik 4.3 iaitu kita haid. Kita haid. Seseorang perempuan itu akan mula mengalami haid ataupun period apabila mencapai akil balik. Ingat kembali, dalam video sebelum ini kita sudah bincang akil balik dan perubahan yang akan berlaku kepada remaja lelaki dan remaja perempuan apabila mencapai akil balik. Jadi salah satu yang berlaku kepada remaja perempuan adalah dia akan mula mengalami haid. Haid ataupun period berlaku apabila terdapat peluluhan lapisan dinding uterus. Tengok gambar ni. Tengok dinding uterus ni sangat tebal kan. Dinding ini akan terurai dan mengalir keluar melalui faraj. Inilah waktunya seseorang perempuan itu akan mengalami pendarahan dan perlu memakai tuala wanita. So ini adalah apa yang berlaku di dalam badan dia. Tanda bermulanya kita haid bagi setiap perempuan. So haid ini dia merupakan satu kitaran, satu kita. Kita tu dia macam satu bulatan lah, satu siri perubahan yang akan berulang-ulang dan ulang. Saat lagi kita akan tengok secara lebih terperinci ya. Jadi adakah seseorang perempuan tu akan mengalami haid seumur hidup? Jawapan dia tidak. Jangan risau. So, haid seseorang perempuan akan berhenti apabila mencapai umur antara 48 hingga 55 tahun. Untuk individu yang berbeza, masa ini berbeza jugalah, dan fasa ini dinamakan sebagai menopause. Apabila seseorang wanita tu dia mencapai menopause, maka haid dia ataupun period dia juga akan berhenti. Kita tengok kita haid. Apa tu kita haid? Tadi Cikgu Teo kata dia macam satu bulatan kan? Tengok gambar aja ni. Ini ialah satu kita haid. Dia adalah satu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus, iaitu rahim. Di dinding rahim seorang perempuan dan juga ovari. Dan melibatkan pembentukan dan juga pembebasan telur yang matang. Siapa ingat? Cikgu Teo pernah bagi tahu dalam video sebelum ini. Setiap bulan berapa telur yang akan dibebaskan? Hanya satu sahaja ya, satu telur. Dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Dan satu kita haid ini adalah lebih kurang 28 hari. Maksudnya setiap 28 hari seseorang perempuan tu akan mengalami haid ataupun period. Tapi ini hanya anggaran sahaja. Dia berbeza-beza mengikut individu. Setengah orang mungkin 30 hari, setengah orang mungkin 32 hari. Tapi lebih kurang dalam 28 hari. Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi kita haid seseorang perempuan. Yang antaranya, yang pertama, pengambilan nutrien, iaitu pemakanan dia lah. Kedua, perubahan berat badan, sama ada dia tiba-tiba berat badan naik ataupun berat badan turun secara mendadak juga boleh mempengaruhi kita haid dia. Dan perubahan emosi dan tekanan mental. Perempuan akan faham lah. Kadang-kadang kalau kita terlalu stres, haid itu pun akan terpengaruh. Mungkin dia datang awal, mungkin dia datang lambat. Jadi kita tengok kita haid ini. Tengok satu bulatan kan, Cikgu Teo kata kan. Dia lebih kurang dari ini ada nombor. Hari pertama sampai hari ke-28. Lepas tu dia ulang balik di sini. So satu kita haid ini ada 4 fasa. Fasa pertama berlaku antara hari pertama hingga hari ke-5. So 5 hari ini dinamakan sebagai fasa haid. Fasa haid ini berlaku pada hari pertama period berlaku. Macam mana saya nak tahu, Cikgu Teo, hari pertama tu bila? Hari pertama adalah hari pertama period. Bukan hari habis period. Bukan hari yang bila kita sudah habis period, sudah bersih. Bukan. Hari pertama period berlaku. Hari pertama pendarahan berlaku. Itu dikira sebagai hari pertama. So antara hari pertama hingga ke hari ke-5 ini adalah fasa haid. Dalam fasa haid lah ini awak akan
mengalami pendarahan. So apa yang berlaku adalah tengok gambar Raja ni. Tadi Cikgu Teo pun sudah terangkan kan. Okey, lapisan uterus akan terurai bersama dengan dinding uterus, salur darah dan juga ovum yang tidak tersenyawa akan disingkirkan melalui faraj. Jadi pendarahan yang berlaku ini, yang keluar tu bukan darah sahaja. Dia adalah dinding uterus, dia ada juga ovum yang tidak tersenyawa dan sebagainya. Lepas haid sudah habis, bila kita dah bersih, ini seseorang perempuan itu, wanita akan masuk ke fasa yang seterusnya, iaitu antara hari ke-6 hingga hari ke-11. Di antara sini, tengok fasa kedua ni, bahagian ni. So ini dinamakan sebagai fasa pemulihan. Jadi tadi dinding uterus sudah keluar. Dinding uterus sudah terurai dan keluar. Sekarang badan akan berusaha untuk membina semula dinding uterus tu. So dinding uterus di sini akan dibina semula dan menebal. Dan salur darah pada dinding uterus akan mula terbentuk dan bersiap sedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan sekiranya ada. Jadi maksudnya rahim perempuan itu, dia akan mula bersedia untuk menerima baby kalau ada. So ini fasa pemulihan. Lepas fasa pemulihan, sekarang rahim sudah bersedia. Ini seseorang wanita itu akan masuk antara hari ke-12 hingga hari ke-17. Ini dinamakan sebagai fasa subur. Fasa subur. Apa yang berlaku pada fasa subur ini ialah ovari. Tengok sini. Kilang telur ni, ovari. Ingat balik ya. Ovari ini akan bebaskan satu ovum. Pada hari ke-14 kita haid. Pada hari ke-14, ovari akan bebaskan satu telur, satu ovum, dan proses pembebasan ovum ini dinamakan sebagai pengovulan. Dinding uterus dan salur darah akan terus mengembang. Dinding uterus di sini, dia akan terus berkembang kalau ada sperma pada masa ini. Maksudnya di antara hari ke-12 hingga hari ke-17 ini, kalau berlaku persetubuhan ataupun kalau ada hubungan seks berlaku, ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Apa maksud persenyawaan? Senyawa maksudnya satu nyawa mungkin terbentuk. Apabila sperma itu dia berenang masuk, dia bertemu dengan ovum, kalau percantuman berlaku, persenyawaan berlaku, maka perempuan tu akan pregnant lah. Dia akan hamil. Jadi lepas fasa subur, apa yang berlaku? Seorang wanita itu akan masuk hari ke-18 hingga hari ke-28. Pada fasa ini kita namakan sebagai fasa pra-haid. Maksudnya fasa sebelum haid. So apa yang berlaku dalam fasa ini ialah dinding uterus akan terus menebal. Dan masa ini dia akan kaya dengan salur darah. Jika ada persenyawaan tadi, pada fasa subur tadi, kalau ada persenyawaan, penempelan embrio akan berlaku di dinding uterus. Tadi di tube fallopian ini ada ovum. Kalau ada sperma, ada persenyawaan berlaku, dia akan membentuk embrio dan embrio itu akan tempel dekat sini. Akan tempel dekat sini. Dan kita haid akan berulang semula kalau tidak ada persenyawaan berlaku. Kalau tidak ada persenyawaan, maka haid akan datang kembali. So dia akan masuk ke lepas hari ke-28. Kalau tak pregnant, tidak ada persenyawaan berlaku, dia akan masuk ke hari pertama, fasa haid kembali. So dia satu kitaran lah. Kitaran ini akan berulang setiap bulan. Terdapat beberapa kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Penjaga kebersihan diri adalah sangat penting supaya sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma, contohnya bakteria, virus dan kulat.
Okey, semasa haid berlaku pada fasa haid tu, okey, seseorang perempuan itu haruslah sentiasa menukar tuala wanita lebih kurang 3 hingga 4 kali sehari untuk menjauhkan diri daripada jangkitan bakteria yang boleh menyebabkan UTI. UTI ini ialah jangkitan saluran kencing, okey. Dan juga wanita digalakkan untuk mandi dengan lebih kerap pada waktu haid, okey, pada fasa haid itu untuk membersihkan tubuh badan. Terdapat juga wanita yang mengalami kita haid yang tidak stabil. Okey, tak stable. Apa maksud kita haid tak stable? Okey, so kita tengok kalau seseorang wanita tu dia tidak mengalami haid pada setiap bulan. 1 bulan ada, 1 bulan tak ada, 2 bulan ada, 3 bulan tak ada, macam tu. Dia dikira kita haid dia tidak stabil. Okey, yang kedua ialah kita haid yang terlalu panjang. Okey, untuk untuk kita haid yang normal adalah 28 hari hingga mungkin 32, 35 hari. Okey, tapi ada setengah orang kita haid dia terlalu panjang, mungkin 60 hari, mungkin 90 hari. Maksudnya setiap 3 bulan baru dia datang sekali haid. So itu adalah kita haid yang tidak stabil. Ataupun kita haid yang terlalu pendek. Dalam sebulan tu mungkin dia dapat 2 kali haid. Itu pun tidak stabil. Fasa haid yang melebihi 15 hari. Fasa haid, ingat kembali tadi, fasa haid hari pertama hingga hari kelima adalah hari apabila awak mengalami haid, apabila period berlaku, apabila pendarahan berlaku. Ada setengah orang haid itu atau period datang berturut-turut 15 hari, lebih 2 minggu ni. Terlalu panjang. Itu pun dikatakan kita haid dia tidak stabil. Okey. Jadi macam mana boleh jadi tak stabil ni? Okey, masalah ni boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya pertama, pertambahan berat badan. Okey, kedua masalah hormon, mungkin dalam badan dia hormon pun tidak stabil. Dan hormon inilah yang akan mengawal atur kita haid seseorang perempuan tu. Okey, ketiga gangguan emosi. Mungkin masa tu seseorang tu terlalu stres ataupun terlalu banyak benda berlaku, dia mengalami kesedihan yang melampau, gangguan emosi boleh menyebabkan kita haid tidak stabil. Senaman yang berlebihan dan juga ketumbuhan di dalam rahim. Semua ini boleh menyebabkan kita haid seseorang tu menjadi tidak stabil. Dan kita haid yang tidak stabil ini boleh mendatangkan kesan yang sangat tidak baik untuk seseorang wanita itu. Antaranya yang pertama, kemandulan. Okay, bila seseorang wanita tu ada kita haid yang tak stabil, itu adalah tanda awal ada masalah sistem pembiakan dia. Dan kalau rawatan tidak diterima secepat mungkin, kalau rawatan seseorang wanita yang kita haid tak stabil ni, dia menerima rawatan ataupun mendapatkan rawatan terlalu lambat, dia boleh menyebabkan masalah yang sangat serius. Contohnya kanser. Kanser di ovari, kanser di cervix, kanser di uterus dan sebagainya. Yang kedua, dia boleh menyebabkan seseorang wanita tu menghadapi kesukaran untuk merancang keluarga. Sebab kalau kita haid dia tak stabil, dia susah nak tentukan dan nak mengenal pasti hari subur dia. Maka dia menjadi susah untuk merancang ataupun mencegah kehamilan. Yang ketiga ialah masalah kesihatan. Contohnya anemia. Apa itu anemia? Anemia ialah bila seseorang mengalami satu kondisi di mana dia kekurangan darah. Darah dia tak cukup. Maka kalau seseorang tu ada haid yang berpanjangan, macam tadi Cikgu Teo kata lebih 2 minggu, boleh menyebabkan anemia sebab berlaku kehilangan darah yang terlalu banyak. Boleh menyebabkan seseorang tu lemah ataupun mudah pengsan. Okay. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini, di mana kita belajar kita haid dan juga 4 fasa yang ada dalam kita haid. Kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.